Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambut kembali fasal yang kedua yang telah kita sentuh dalam kitab tauhid ini. Minggu lepas kita telah masuk dalam pengertian perkataan Rabb dalam Quran dan Sunnah. Kita sampai muka surat berapa dah? 20? Pasal 3 ni habis. Alam semesta dan fitrahnya, yakni tunduk dan patuh kepada Allah. Maknanya dari sudut bahasanya, dari sudut lorahnya, semua yang ada di alam semesta ini, makhluk besarnya, kecilnya, semuanya dikira Muslim kerana tunduk dan patuh kepada Allah. Sama ada ketundukan itu secara asalnya begitu, secara karhan, secara terpaksa, ataupun secara tau'an, secara kehendak dan sukarelanya. Sesungguhnya alam semesta ini semualah, contohnya langit, bumi, planet, bintang, haiwan, pokok kayu, pohon-pohon, kawasan daratan, kawasan lautan, para malaikat, serta manusia seluruhnya, semuanya tunduk kepada Allah. Maksud tunduk, apa-apa sahaja peraturan dan ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan, mereka akur, ikut dan patuh. Yang disebut sebagai perintah kauniyah, perintah iaitu ketetapan Allah kepada alam ini. Belum sampai. Rasa tak sampai lagi. Penyimpangan akidah. Bab 1 dalam fasa 3. Pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Sebab tak sama muka surat 8. Ya betul, jumpa dah. Pasal 2, okey. Pasal 3. Itulah rasa macam mana boleh jauh dah sampai 20 lebih dah. Sebab kita baru lagi. Penyimpangan akidah dan cara-cara untuk kita menangasinya, mengatasinya atau menanganinya. Inhirafat fi nahiyatil akidah, penyimpangan yang berlaku dari sudut akidah. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah suatu kehancuran dan kesesatan. Kerana akidah yang benar merupakan motivator ataupun pemberi semangat, pemberi motivasi yang utama bagi amal yang bermanfaat. Apabila akidah pegangan itu menyimpang, maksud menyimpang ialah keluar daripada asal yang diajar oleh para nabi dan rasul.
Itu dia punya paksi dia, mestilah ikut apa yang diajar oleh para Nabi dan Rasul. Seseorang tidak boleh klaim, tak boleh mendakwa bahawa si fulan-fulan telah menyimpang akidahnya, melainkan ada bukti bahawa dia telah terkeluar daripada apa yang diajar oleh para Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab mereka membawa matlamat yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul supaya mereka menyuruh manusia hendaklah kamu menyembah Allah dan hendaklah kamu menjauhkan diri daripada taghut. Jadi kalau tercapai dua matlamat ni, sembah Allah, hindari diri daripada taghut, maka dikira masih dalam akidah yang benar. Kalau pun ada perbezaan pandangan dalam kalangan umat Islam dalam perkara yang menjadi perkara yang tidak jelas, itu belum dikira menyimpang. Perkara yang menjadi dasar dalam akidah itu yang tak boleh dialihkan. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi daripada pandangan yang benar. Maknanya dia akan berlaku sedikit demi sedikit melalui al-dhunun wasyukuk, sangkaan dan perasaan syak. Sebab tu dalam urusan akidah dia tidak sama dengan urusan ibadat. Akidah tidak boleh dibina di atas dhon, atas sangkaan, atas andaian. Tak boleh. Dia mesti, kalau begitu, begitulah. Apa-apa yang kita tahu, tahulah. Apa yang kita tak tahu, maka Allahu alam, Allah Ta'ala lebih tahu. Sebab tu ulama-ulama salaf tidak membahaskan secara panjang lebar tentang sifat-sifat Allah. Bahkan mereka menganggap bahawasanya, kata Imam Malik, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada ahlul bid'ah. Bid'ah ni orang yang memperkatakan tentang sifat-sifat Allah, iaitu perbahasan tentang persoalan al-aqidah fillah dalam perkara yang tidak pernah disentuh perbahasan itu oleh Nabi dan juga para sahabat. Nabi sahabat tak tahu, kita pula bersungguh nak korek benda tu. Sebab dikhawatiri perkara itu masuk dalam perbahasan yang kita tidak diberi ilmu. Bila kita memperkatakan perkara yang kita tidak ada ilmu tentangnya, lalu kita anggap perbahasan kita itu sebahagian daripada ilmu. Sebenarnya bukan daripada ilmu. Maka mungkin berlaku penyimpangan sikit akhirnya semakin jauh. Tidak boleh dibina di atas sangkaan dan ragu-ragu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat, in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah yang mereka ikut, maksud mereka itu orang-orang yang musyrik, yang kafir itu ikut, kecuali mereka ikut hanya sangkaan. Dan tidaklah sangkaan itu memberi apa-apa faedah dalam menegakkan yang benar. Mana tak ada nilai sedikit pun. Sangkaan tidak boleh digunakan untuk diletakkan asas dalam akidah. Mesti berdasarkan yang jelas, yang benar. Dalil yang sarih lagi sahih. Tidak boleh berdasarkan sangkaan. Orang-orang jahiliah begitu. Apabila dikatakan kepada mereka, kenapa kamu mengambil sembahan selain daripada Allah? Maka sangkaan mereka ialah sebab inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati ayah-ayah kami, orang tua kami buat gitu. Jadi kami menyangka betul lah, tak kisah dah. Ramah pula tu hak buat. Jadi bila ramah buat, maka mereka menganggap perbuatan sembah berhala ni dah jadi satu ibadat yang dikira harus perdana pada zaman itu. Jadi tak kira salah. Tak kira itu dia mari dalam bentuk sangkaan. Takkanlah benda ni salah. Salah betul bukan menilai dari segi banyak atau sikit. Biasanya kita membina sangkaan itu atas andaian bahawa kalau ramai ikut, tak mungkin dia salah. Padahal sifat banyak dalam Quran merujuk kepada sifat negatif. Hak sikit merujuk kepada yang positif. Siapa yang mengkaji Quran,
Sifat kebanyakan itu merujuk kepada sifat yang negatif. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sifat tidak bersyukur itu sifat yang negatif. Tapi banyaknya tak bersyukur lah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tak tahu. Sifat tak tahu itu sifat yang negatif. Sifat tahu itu sifat yang positif. Tapi majoritinya tak tahu. Apa dia lagi? Dan begitu juga sifat-sifat yang lain. Kemudian seterusnya, sehingga hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin bebas dari kesempitan tersebut. Dengan menyudahi hidupnya, sekalipun mungkin dengan cara bunuh diri. Bila tak jumpa dengan jalan yang benar, terasalah hidupnya sempit, hidup yang tak ada tujuan, tak ada matlamat. Kita ni kalau kita fikir hidup setiap hari bangun, celak mata, makan, pergi kerja, lepas tu mencari hiburan, balik letih, balik tidur pula. Apa kita cari dalam hidup? Apa sebenarnya matlamat kita cari dalam hidup? Fitrah manusia ingin mencari ketenangan, mencari kebahagiaan yang sebenarnya hanya terletak pada hati yang dekat dengan Allah. Semakin kita beribadat, semakin kita rasa khusyuk, semakin dekat, maka kita akan rasa semakin tenang. Tapi syaitan tak bagi peluang. Allah Ta'ala uji kita dengan satu makhluk yang disebut syaitan dari kalangan jin. Dia akan tarik kita supaya kita malas beribadat, supaya kita suka buat dosa, supaya kita langgar perintah Allah, supaya kita buat maksiat. Akhirnya kita rasa serabut. Maka serabut itulah kita kena bangkit untuk kita padamkan dosa itu dan kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah Ta'ala suruh, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada aku. Maksud kembali orang yang apabila dia buat salah, dia sedar dan dia bangkit, terus dia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kalau para jemaah perhatikan kehidupan para sahabat, khususnya ahli keluarga Nabi setelah kewafatan Nabi SAW, terutamanya isteri-isteri Nabi lah. Apa yang isteri-isteri Nabi buat setelah kewafatan Nabi SAW? Apa lagi dia buat? Sebagai seorang wanita, apa dia buat? Ada ikut sama pergi berperang. Mereka menghabiskan sebahagian besar masa mereka dengan ibadat-ibadat khusus. Membanyakkan puasa sunat, solat sunat, sedekah, untuk saki baki masa yang masih ada, selagi mereka masih hidup lah. Sebab itu yang sepatutnya dilakukan oleh manusia dalam kehidupan, iaitu untuk beribadat kepada Allah. Dan ibadat itu menjadi sebab kepada dia dapat jaga akidah tadi. Al-aqidah fil aqidah. Apa dia? Meyakini Allah Tuhan yang satu, yang tidak ada sekutu baginya dalam urusan ibadat. Bila dikatakan akidah tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadat tanpa ada sekutu baginya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Dalam ayat yang biasa kita baca di akhir suratul Kahfi, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah falyamal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang baik, sama ada ibadat yang khusus atau ibadat yang umum. Pada masa yang sama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mengsyirikkan Tuhannya itu dalam urusan ibadat yang dia lakukan, yakni dengan sesiapa pun. Dalam urusan ibadat tidak boleh disekutukan Allah dengan yang lain. Jadi syirik merujuk kepada perkara ibadat. Sebab itu bila Nabi Isa ditanya oleh Allah di akhirat nanti, akan ditanya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, adakah kamu pernah berkata kepada manusia supaya menjadikan dirimu itu, adakah kamu wahai Isa berkata
jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilahaini, dua Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya ialah, adakah kamu wahai Isa pernah suruh pengikut kamu sembah kamu dan ibu kamu? Ataupun menjadikan kamu sebagai Tuhan, adakah kamu suruh begitu? Lalu Nabi Isa jawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak boleh, tidak patut bagi aku untuk mengatakan apa yang aku tak ada ilmu tentangnya. Tapi kalau betul aku mengatakan, kamu dah tahu pun. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau betul aku kata begitu dan perkara itu salah, kamu dah tahu wahai Tuhan. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada zatmu. Engkau lebih tahu tentang aku. Itu contoh yang jelas kalau kita melihat dari sudut penyimpangan akidah. Sebab setiap hari kita baca Quran, kita baca suratul Fatihah, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, dan kita minta berlindung daripada jalan orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Bukannya ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub ialah al-yahud, orang yang telah tersasar daripada akidah yang benar, ataupun yang telah menyimpang daripada akidah yang betul. Begitu juga Yahudi, Nasrani, waladdallin, dan tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat ialah an-nasara, sebab mereka telah lari daripada akidah yang benar kerana menisbahkan bagi Allah adanya anak. Sama ada Yahudi, Nasrani menisbahkan bagi Allah ada anak. Maka Allah Ta'ala menafikan akidah itu dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Itu Allah Ta'ala sifatnya ialah lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar adalah masyarakat yang bersifat bahimi ataupun kehaiwanan. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Baik, sebelumnya. Jadi orang yang tak ada akidah yang benar, hidupnya sempit, tak ada matlamat, mungkin dia akan bunuh diri. Ini biasa berlaku di negara barat, di sebelah timur pun, di Jepun pun banyak kita dengar. Bila mereka menghadapi tekanan hidup, sakit jiwa, dia tak ada tempat untuk mengadu. Sebab mereka tidak kenal Tuhan yang sebenarnya. Kita orang yang beriman, apabila kita ada problem, ada masalah, kita mengadu dan merayu kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita, kalau tak ada kawan-kawan untuk kita cerita masalah kita, kita mengadu dan merayu kepada Allah atas kesusahan dan ujian yang kita lalui. Sebagaimana pernah terjadi pada kebanyakan orang yang telah hilang akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar adalah masyarakat bahimi ataupun haiwan, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelumang dengan material, dengan kebendaan. Tetapi kadang-kadang justru sering juga menyeret mereka kepada kehancuran. Sebab kebahagiaan bukan letak pada harta. Bukan letak pada harta sebenarnya. Harta itu bersifat luaran. Kebahagiaan datangnya daripada dalam, bukan daripada luar. Ia hanya bersifat apa dia? Zinatul hayatid dunia. Harta benda, material itu hanya bersifat perhiasan. Itu yang disebut dalam Quran. Dan betul apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab Sadaqallahul Azim, telah benar Allah yang Maha Besar. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Hanyalah perhiasan. Perhiasan ni perkara yang sementar je, sedak kelis sementar je. Kita kalau beli kereta baru, sedak kelis sebab baru lagi, tak apalah. Pakai 4-5 minit tahu, tak ada hak baru tu. Rasa lain dah lah, kokah-kokah lagi. Tukar baru pula. Dia hak baru tu tidak akan kekal lama dengan sifat baru dia. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan pada harta benda, rumah ke, kereta ke, anak pinak, maka ia bukan nilai bahagia yang
yang sebenar. Mungkin satu ketika kita rasa bahagia, tapi satu ketika harta yang kita miliki menyebabkan kita jadi sakit jiwa. Dulu kita rasa bahagia, sekarang ni menyusahkan kita. Jadi di mana sebenarnya bahagia? Bahagia letaknya pada hati yang beriman, yang boleh mentaati Allah dan patuh pada perintahnya. Carilah rasa kebahagiaan bila kita solat. Kita rasa nikmat ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, kita menyebut nama Allah. Ambil masa ketika subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita baca Quran, kita salat sunat, rasa nikmat. Kita sujud, kita dekat dengan Allah. Dan kita meminta apa sahaja hajat yang kita perlukan dalam kehidupan. Kita melihat kehidupan orang yang tidak beriman. Kita tak memikir, tak malu ke dia buat gini gitu. Nak malu kan? Sebab dia itu seperti haiwan. Kehidupannya hanya fikir untuk memenuhi syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Itu haiwan. Haiwan binatang, tengoklah. Sama ada kita pegang kambing, lembu, ataupun binatang peliharaan di rumah, kucing contohnya. Dia tak ada pakaian. Lembu kami tak ada pakaian. Kalau kita melihat ada manusia-manusia yang berpakaian seperti bertelanjang, kita kata tak malu ke dia? Puncanya situlah, sini puncanya. Sebab dia tak ada pegangan yang benar. Sebagaimana kita lihat berlaku kepada masyarakat jahiliah dahulu. Kerana sesungguhnya kekayaan material memerlukan kepada taujih, iaitu perlu ada arah panduan, perlu dipimpin, perlu dibimbing. Kalau harta yang dimiliki tak ada satu guideline, satu garis panduan untuk kita menguruskan dengan baik, maka kita rasa sakit jiwa, nak buat apa dia, banyak doa. Ataupun boleh jadi kita rasa jiwa kita tidak selamat, ada orang nak bunuh kita untuk dapatkan harta kita. Ini bahaya, sebab kalau orang diuji dengan harta tapi tak ada agama, dia tak ada taujih, makna tak ada bimbingan yang boleh pandu dia untuk hidup lebih selamat, ataupun tak tahu cara guna yang baik, akhirnya merosakkan dia. Dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali merujuk kepada akidah yang sahihah. Sama ada kalau nak kaitkan kebahagiaan bukan terletak pada harta, tapi manusia perlukan kepada harta. Kita perlu kepada harta, tetapi kebahagiaan bukan terletak pada harta, ianya terletak macam mana kita menguruskan harta tu. Kita perlu kepada harta. Musim haji kita nak pergi ke Makkah untuk haji, orang yang ada duit lebih bolehlah pergi, dapat melaksanakan ibadat haji, lalu sempurnalah rukun Islamnya. Tapi kalau cari harta dengan cara yang salah dan uruskan harta dengan cara yang salah, akhirnya seseorang itu akan menanggung dosa. Dan antara dosa yang besar yang berkaitan dengan harta, yang berpunca kerana akidahnya longgar. Bila akidah tidak kuat, seseorang tidak takut kepada dosa, maka mudahlah dia jatuh kepada dosa dalam bab harta, iaitu makan harta riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak bangun. Mereka tidak bangun. Tafsirannya itu ada ulama yang sebut bangun untuk kembali hidup di hari kiamat, sebagaimana kecuali bangunnya sebagaimana orang yang dirasuk oleh penyakit gila. Kerana mereka menganggap hukum jual beli dan riba itu adalah sama. Jadi anggapan begitu sebab akidah mereka sudah rasak. Apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan dalam Quran, maka hukumnya haram. Apa-apa yang Allah Ta'ala kata halal, maka ia dikira halal. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harramallahu fi kitabihi fahuwa haramun. Apa-apa yang telah dijelaskan halal, maka ia halal. Apa yang dijelaskan ianya haram, maka ianya haram. Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, bukan ditujukan kepada seorang tu, ramai itu. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, ataupun makanan yang halal, makanan yang telah dihalalkan dalam syariat yang Allah Ta'ala turunkan, dan lakukanlah amalan yang soleh. Jadi nak buat amalan yang soleh, dia ada kaitan dengan soal makan minum kita. Jadi tidak boleh seseorang tu makan minum tanpa peduli halal haram. Mungkinlah kalau dari segi halal haram pada zat tu kita dah jaga dah. Sebab tak ada orang yang sanggup untuk makan benda yang kotor, yang haram. Mungkin tinggal satu lagi haram dari sudut sumbernya. Beli makanan yang halal, tapi duit yang digunakan itulah duit hasil daripada dia menipu, hasil daripada dia curi. Maka dia anggap dia telah memakan harta yang tidak bersih, yang tidak baik. Macam mana dia akan melakukan amalan soleh kalau rezekinya daripada semua tidak baik? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud itu daripada kami suatu kurniaan. Fadlan, kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud, satu kurniaan yang besar. Jadi tajuk ni nak kait ke penyimpangan akidah yang dia punya konsekuensi, kesan dan akibatnya kepada cara manusia menguruskan kehidupan dari sudut pencarian harta. Saya tak terfikir bahawa kalau seseorang tu perampok, buat perancangan untuk rompak bank ke apa, macam-macam, tiba-tiba bila cek latar belakang dia ni orang yang tak pernah tinggal solat malam, tak pernah tinggal masjid, tapi bila keluar daripada masjid, pakat saya dia nak rompak bank. Rasa tak masuk akal. tak mungkin. Kalau seseorang melakukan ibadat pada masa yang sama buat perkara yang salah, maka ada yang tak kena dengan ibadat dia. Sebab ibadat yang sebenar kan disebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh menghalang manusia daripada perkara keji dan perkara yang mungkar. Diberi kepada Nabi Daud satu kurniaan yang besar, banyaklah. Fadlan tu, dalam fadlan tu banyak lagi lah. Dia diberi pangkat kenabian, kerasulan, diberi apa dia lagi, kekuatan. Nabi Daud diberi kekuatan, boleh melembutkan besi. Kemudian diberi suara yang merdu. Nabi Daud dikenali dengan seorang yang mempunyai suara yang sangat lunak. Lalu kami berfirman, wahai gunung-gunung dan juga bukit-bukit, burung-burung, gunung gana dan burung-burung, bertasbihlah. Awwibi ma'hu, makna bertasbihlah, berulang-ulang bersama dengan Daud. Dan kami telah melembutkan besi untuknya. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah. Iaitu buatlah baju besi yang sabighat, yang besar-besar, dan ukurlah ayamannya, dan juga kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan daripada kekuatan madiyah ataupun kekuatan material. Jadi tajuk ni Syekh Saleh Fauzan nak kaitkan akidah yang betul, yang benar, menjadikan seseorang tu hidup dengan lurus dari sudut pencarian harta. Jadi barulah kita khabar bila baca tajuk ni kita sedar. Jadi setiap hari berlaku dalam kehidupan kita baca dalam akhbar kes, kalau nak kata rasuah, baru kemarin 3 orang dah ditangkap, seorang di Kota Baru, seorang di Putrajaya, seorang di Melaka. Semuanya orang Muslim Melaka, orang Melayu Islam Melaka.
Hak tu hak dah mungkin banyak lagi lah. Itu satu kes bab rasuah saja. Kemudian bab menipu dalam perniagaan pun ada. Apa dia lagi? Kita pun tercari apa puncanya. Kenapa ada orang Islam yang boleh buat begini? Rupanya dia duduk situ puncanya. Puncanya kerana mereka tidak memiliki ilmu yang membolehkan mereka memiliki akidah yang mantap. Kebanyakan Islam kita ni Islam jenis keturunan. Islam bakar. Dan moga lahir daripada keluarga Muslim dah. Tapi kita tidak belajar macam mana kita nak membina akidah yang mantap hasil daripada kita tahu dan kita faham. Tahu al-ilmu, faham al-fahmu. Tahu, faham. Sebab ini hak paling diberi tumpuan oleh Nabi untuk tempoh yang lama. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, mereka ditanam keyakinan hak ni dulu. Hak ni dulu. Sahabat, apa dia? Solat, puasa. Hak tu tak ada lagi Mekah, tu semua di Madinah. Cuma solat di akhir dakwah Nabi di Mekah sekitar setahun lebih sebelum Nabi berhijrah, barulah diwajibkan solat. Tapi sebelum tu tak ada. Secara sebagaimana yang kita lakukan sekarang ni, itu lima waktu sehari semalam. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah yang batil, maka kekuatan material akan berubah menjadi penyebab kepada penghancur dan alat perosak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki material kebendaan tetapi tidak memiliki akidah yang sahihah. Ada kekuatan dari sudut kebendaan, teknologi, tapi guna cara salah. Maksud salah ni semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu dan banyak melakukan fasad, kerosakan. Untuk apa dia? Kalau di Amerika Syarikat, di mana? Di Las Vegas. Dia ada pusat besar, pusat tu, bandar tu untuk perjudian, ada kasino. Bukan sedua tiga je, banyak berkata-kata berpuluh-puluh. Satu lokasi yang khusus untuk itu. Sebab dari segi undang-undang negara dia tak salah. Dia tidak salah. Walaupun dari segi agama memang salah. Tapi sebab hukum agama yang Allah Ta'ala turunkan tidak digunakan untuk mengurus takbir kehidupan manusia, maka dia hidup dalam keadaan seperti haiwan. Manusia hidup hanya sekadar memenuhi keperluan fizikalnya, keperluan jasad dia, untuk makan, untuk minum, untuk suka-suka tu je. Jadi tidak naik kepada tahap manusia yang sebenarnya. Atau lebih tepat lagi ginilah, mereka sebenarnya mereka adalah haiwan yang menumpang dalam jasad manusia. Orang yang tidak beriman, yang tidak ada akidah yang benar, mereka sebenarnya dikira seperti haiwan yang cuma menumpang dalam jasad manusia. Sebab tu kena ada usaha dakwah untuk fahamkan mereka agama yang benar, supaya mereka dapat mengembalikan nilai asal kemanusiaan mereka tu. Sebab mereka duduk dalam jasad, tubuh badan makhluk bernama manusia. Tapi disebabkan akidah tidak benar, mereka dikira di sisi Allah sebagai haiwan. Berdasarkan ayat, inna syarrad dawabbi 'indallahi allazina la yu'minun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk di sisi Allah adalah allazina kafaru fahum la yu'minun. Inna syarrad dawabbi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Allazina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum min ba'di kulli marratin fahum la yattaqun. Orang-orang yang pernah berjanji dengan Nabi untuk tidak mengganggu Islam, tetapi dia langgar janji dia. Itu ayat tu dalam bab tentang macam mana perdamaian yang telah berlaku antara Nabi SAW dan kaum musyrikin. Tiba-tiba mereka langgar janji, tak boleh pegang pada janji. Itu sifat orang yang tidak ada akidah yang benar. Sebab penyimpangan daripada akidah yang sahih yang perlu kita ketahui, pertamanya kerana kebodohan terhadap akidah yang sahihah. Maksud bodoh ni
Tak tahulah. Tak tahu, tidak ada ilmu, tak ada kefahaman. Tak belajar. Termasuklah orang Islam sendiri, kalau dia tak belajar tentang ilmu akidah, maka dia dikira bodoh dalam persoalan akidah. Akidah ni tidak mengaji rukun iman secara umum saja, dia kena ada perincian. Dulu kita pernah baca berhubung dengan tanda-tanda kiamat. Itu dia termasuk dalam beriman kepada hari kiamat. Kalau di sekolah budak-budak ni sebut rukun iman, sebutlah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu secara ijmalian, secara umum ya. Tapi secara tafsilian, secara detailnya, lengkapnya, bila kita tanya, okey, beriman kepada hari akhirat, apakah situasi-situasi yang akan dilalui oleh manusia di akhirat nanti? Apa yang kamu tentang mizan? Mizan kepada mizan? Tak tahu. Mizan, satu tempat kita akan dihisap amalan kita. Mana banyak lagi mendebat akidah kita tak tahu. Sebabnya kita tidak berusaha untuk belajar. Kalau kita belajar, kita bertanya, insya-Allah kita akan jumpa jawapan. Kerana tidak mahu ataupun enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau kerana kurang perhatian. Inilah, kurang perhatian aja. Bila tak minat, tak cara. Kurang perhatian. Kita lebih tumpu kepada yang lain. Tumpu kepada dia apa? Kepada dunia yang bersifat melekakan. Jadi bila beri tumpuan kepada perkara yang tidak memberi faedah untuk agama, akhirnya dalam bab hak sepatut kita tahu, kita masih jahil dan tidak tahu. Sehingga tumbuhlah atau muncullah suatu generasi yang tidak kenal akidah yang sahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Bila kita tahu hak betul, sekaligus kita tahu manakah yang salah. Lawan kepada akidah yang benar adalah akidah yang batil, yang salah. Akidah yang batil adalah akidah yang terkeluar daripada akidah Islamiah, akidah yang diajar oleh para nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil. Dia jadi terbalik. Dan mengatakan yang batil sebagai yang hak. Ataupun tindakan yang salah dia anggap betul. Orang buat perkara betul pula dia anggap salah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyah. Bahawa sesungguhnya ikatan simpulan Islam itu akan terungkai, akan terombok. Dia akan longgar, cabut, akhirnya cabutlah apabila terdapat ataupun apabila muncul dalam kalangan umat Islam orang yang tidak kenal jahiliyah. Jahiliyah ni perkara yang disifatkan sebagai tindakan yang tidak berilmu. Pertama tak tahu. Tapi hak paling besar sebenarnya ikut hawa nafsu lah. Kadang-kadang setengah tu tahu tapi ikut hawa nafsu. Bila kita buat perkara yang menyalahi agama, dikira kita berada dalam jahil. Sama ada jahil yang pertama memang kita tak tahu. Ni jarang berlaku lah. Yang kedua, jahil yang kedua dengan maksud tidak tahu akibat. Tahu perkara itu salah tapi tak tahu akibat atas kesalahan yang kita buat. Ini hak banyak berlaku. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Bahawasanya taubat itu Allah Taala terima taubat orang yang bertaubat bagi sesiapa yang melakukan kejahatan dalam keadaan jahil. Dalam keadaan jahalah, jahil. Para ulama kata jahil ni bukan dia tak tahu buat dosa, dia tidak tahu akibat daripada dosa. Tidak ada siapa pun yang tahu akibat yang akan ditanggung di akhirat nanti atas dosa ni setara mana. Allah Ta'ala terima taubat. Kalau seseorang itu bertaubat, thumma yatubuna min qarib, kemudian kesalahan yang dibuat disertai dengan taubat dalam tempoh yang dekat ataupun hampir.
Itu yang pertama. Yang kedua, punca berlaku penyelewengan akidah kerana sifat fanatik ta'assub. Sifat ta'assub kepada sesuatu yang diwarisi, tidak kira dia ambil daripada bapa, nenek moyang, orang-orang tua terdahulu, sekalipun benda yang diwarisi itu adalah batil dan mencampakkan kepada apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Hak salah dia ambil, hak benar dia campakkan, dia tahu. Puncanya kerana taksub. Puncanya kerana taksub. Sebab tu perlu kepada tabayyun. Kita tak boleh nak hukum begitu dan begini kecuali kita sedar. Kadang-kadang kita tak mahu untuk tabayyun, dapat kepastian sebab kita yakin benar atas sifat fanatik, bukan atas sifat ilmu. Ilmu adanya dalil, adanya hujah. Tapi atas sifat kita rasa kita dah tak boleh nak tinggal ada benda ni. Jadi walaupun perkara itu tidak tepat, tapi masih tetap diikuti. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kamu ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikutlah, selamat, senang, habis cerita. Tapi tidak semudah itu untuk mereka ikut. Dia kata pula, bal nattabi', bahkan kami hanya ikut apa yang kami dapati, yang telah kami jejaki daripada perbuatan bapa-bapa, datuk, nenek moyang kami. Aba' merujuk kepada orang-orang tua kami. Awalau kana aba'uhum, lalu Allah Ta'ala bertanya, walaupun datuk nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, tak mengetahui sesuatu pun, wala yahtaduna, tidak mendapat petunjuk, sekalipun mereka tu tak tahu apa satu, adakah patut untuk kamu ikut mereka? Jadi tak patutlah. Kita melihat generasi baru ni ramai yang berpendidikan tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Kadang-kadang setengah tu mak ayah duk kampung, kerja kampung, ngaji sekolah tak tinggi mana, anak sampai master PhD apa, mungkin banyak tahu. Maka anak yang tahu kena perbetulkan kesilapan yang berlaku dalam kalangan keluarga mereka. Untuk orang-orang tua hok mungkin ada sedua kau hok tak betul, kena betul. Dia kena betul. Dan tidak timbul soal, tak boleh kalau kita betul ke, dia kata kita anak derhaka pula. Bukan, ni bukan urusan-urusan dunia, ni urusan agama. Nabi Ibrahim AS bila diberi ilmu di sisi Allah, dia Nabi, dia Rasul, dia cuba betulkan kesalahan ayah dia. Tapi ayah dia tak mahu terima juga. Akhirnya dia berkata, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya, ayah dia sendiri dan kaumnya, walaupun mereka tu lebih senior, lebih tua daripada dia, innani bara'un mimma ta'budun, aku dah berlepas diri. Berlepas diri mana aku tak mahu bertanggung jawab. Aku dah dakwah, dah beritahu, dah ajak kamu, tapi kamu tak mahu ikut. Jadi hari ni aku tak mahu terlibat lagi. Jadi kalau kamu tanggung susah di akhirat, itu salah kamu, bukan lagi salah aku. Kita tidak boleh menganggap perkara salah berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga, perkara perlu kita biarlah dia buat, bukan dia tak tahu. Hak tu biasa alasan kita dengar je. Tak royak pun tak apa, dia tahu dah. Soal dia tahu tak tahu tu urusan lain. Soalnya kita kena beritahu untuk lebih mengingatkan dia, untuk lebih menyedarkan dia bahawa perkara tu begini-begini dan begitu-begitu. Biar dia sedar. Walaupun dia kata dia tahu dah. Jadi tahu sahaja tu belum mencukupi untuk memberi sedikit momentum supaya dia bergerak daripada hak dia tahu dah salah, untuk dia berubah, berhijrah, ambil yang benar. Biasa gitulah, banyak kita dengar gitu. Apa buat gini? Tahu orang dulu-dulu gitu. Orang dulu-dulu. Allah Akbar, orang dulu-dulu tu kita kata betul ke tidak dia buat? Tak tahu. Tak kira salah. Dia kata. Setengah orang ada orang alim ni.
Adakah semua orang alim tu apa yang diberitahu tu benar dan tepat? Walaupun seandainya makna manusia tidak semuanya betul 100%. Mungkin dia tersilap tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar, dia juga tersilap. Cuma bila ada orang yang selepas dia sedar bahawa itu satu kesilapan, tidak jadi kewajipan untuk diikut. Kita kata, lalu orang tak faham, yang ada penyakit ta'assub ni kata, tu orang alim besar tu, kamu ni setara mana aja. Pula dah. Dia punya ta'assub dia akan guna hujah tu. Soal kita setara mana tu tak penting. Yang pentingnya apabila kita tahu silap sebab hujah dalilnya begini-begini dari segi hadisnya daripada Qurannya, maka menjadi kewajipan kita untuk kita ikut yang benar. Sebab kita diwajibkan mentaati Allah dan Rasulnya. Tujuannya untuk beribadat kepada Allah. Kita bukan menyembah manusia sekian. Manusia hanyalah sebagai wasilah, sebagai alat untuk sampai kepada ilmu yang kita kena ikut tadi. Jadi kalau orang yang menyampaikan ilmu tersilap dalam setengah perkara, maka kesilapan yang diketahui kita kena hindarkanlah hak silap tu. Kena betul lah. Jadi tak perlu kita ikut. Kalau ikut juga orang salah atas nama dia lebih hebat pada kita, mari kita dah ta'assub. Ta'assub. Kemudian satu lagi kita ambil yang ketiga, taklid buta. Taklid maknanya tiru, ikut secara buta. Membuta tuli atau membabi buta. Bunyi kasar sikit. Kalau membuta tuli ni pejam mata, tutup telinga. Ikut secara membuta tuli. Tapi kalau membabi buta pun betul juga. Sebab dia babi hutan ni kalau tubik pada hutan suruh dia sodak mono gitu. Dia tak tengok kiri kanan dah. Soal khabar kemarin tu ada penunggang motosikal tu naik saklami tu daripada Allah, daripada mana, daripada jalan Uluyam ke Sungai Tua. Ambo biasa juga lalu jalan tu itu ke rumah adik ipar kata. Kawasan tu kawasan hutan lah. Dia naik motor, tubik babi hutan secara tiba-tiba tepuh dia, mati. Terbalik motor mati sore-sore lagi tu duduk hospital. Kita kata tak kan babu tu tak berhenti kelih kiri kanan dulu. Sebab tu orang kata membabi buta tu. Dia pakat deng sodok gitu je. Tak kira dia tepuh apa-apa. Jadi bila kita taklid, kita ikut sesuatu secara sodok gitu je. Tembor gitu je. Tak kira ada tiang, ada dinding, boleh sakit lah. Dengan mengambil pendapat manusia. Secara membuta tuli mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya. Jadi kalau orang tanya, adakah semua kena ada dalil? Perlu. Memang kena ada dalil. Tapi kalau kita belajar, kita tak tahu dalil, tak apa, asalkan benda tu ada dalilnya. Tapi kalau kita tahu dalil, lebih baik. Contohnya kita ajar kepada anak-anak kita wajib beriman kepada malaikat. Salah satu rukun iman beriman kepada malaikat, nama sekian-sekian. Okeylah, dia pun boleh sebut malaikat Jibril tugas gini-gini. Kita berkata sebutkan dalil daripada Quran. Orang garuk kepala dulu. Nak cari ayat, mana ayat tu tebak Jibril? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu. Tak apalah kalau dia hafal ayat tu, tak apalah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Jadi nak ingat dalil ni, tak usah kata budak, muka orang tua pun ramah tak itu. Tapi yang pentingnya kita tahu dan kita beriman. Tapi dalil tu ada lah, yang penting dalil tu ada. Tanpa menyelidiki seberapa jauh. Ni yang kalau taklid buta ni dia langsung tak ada dalil dan tidak selidik, tidak teliti perkara yang dipegang tu betul atau tidak. Ini berlaku kepada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Jadi orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ni, kalau dia tak ngaji apa, dia asal usul kepada munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah ni. Ini payah juga ni. Kadang-kadang sebahagian item yang didakwa ahli sunnah sebenarnya diciplak, dicedok, diambil daripada doktrin pemikiran Jahmiyah dan
Mu'tazilah. Betul, memang tak ngaji lah, memang tak ngaji. Kita banyak kali kita tak tahu tentang sejarah kemunculan Jahmiyah, Mu'tazilah. Sebahagian pemikiran akidah mereka masuk dalam golongan orang-orang yang mendakwa sebagai ahli sunnah. Bukan semualah, ada setengah-setengah. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan pemimpin yang sesat, sehingga mereka juga sesat dan jauh daripada akidah yang sahihah. Dia mula dengan Jahmiyah dulu, barulah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dah dia Mu'tazilah termasuk awal Quran yang kedua. Gapo dia punya dasar pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah ni, iaitu lebih mengutamakan akal. Lebih mengutamakan akal. Perbahasan berdasarkan mainan bahasa dan juga akal. Sedangkan persoalan akidah, banyak perkara yang mesti diyakini berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli. Dalil akli ni dia hanya dalam bab melihat tanda-tanda kebesaran dan kewujudan Allah. Dalil akli. Tapi bila masuk perbahasan nak memahami sifat-sifat Allah, nak faham tentang macam mana sifat, tentang apa tadi, mizan, mahsyar, sirat, urusan akhirat, itu akal tak boleh masuk. Tak ada, la majala lahu fihi walal ijtihada. Tak ada ruang untuk akal terlibat sama dalam perkara sedemikian, sebab dia termasuk dalam bab beriman kepada perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Beriman kepada Allah, pada malaikat. Malaikat juga termasuk yang ghaib, sebab kita tak nampak. Jadi kita nak ukur dengan logik akal kita macam mana malaikat, memang tak boleh. Cukup dengan kita kata kita beriman. Sebab apa? Sebab ada disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, tentang makhluk yang bernama malaikat. Jadi kalau anak-anak kita tanya, malaikat ni apa dia? Malaikat satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Antara tugas dia adalah rakib, atid, jaga kita, jaga amalan kita. Anak kita berkata, berikan bukti. Kita kata, tunggu dulu, nak igak dulu. Tak boleh lah. Kalau bukti nak igak tunjuk depan ni, tak boleh lah. Itu dia nak secara akal. Kita kata, ini melibatkan soal iman. Iman. Soal kepercayaan, keyakinan. Buktinya adalah berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Quran. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu. Ada soalan? Ya. Saya bagi contoh tadi, amalan-amalan yang masih diamalkan oleh orang tua dulu, yang itu dicanggah, yang kita perlu betulkan. Contoh. Ya. Contoh yang saya boleh berikan, kalau minggu lepas sebut kepercayaan tentang pulut kuning. Minggu lepas hamba sebut tentang pulut kuning. Pulut kuning itu tak salah kita buat, sebab warna tu warna kuning. Tapi bila kita meletakkan suatu iktikad bahawa pada warna kuning tu ada kelebihan sebahagian, ada semangat sebagai, itu jatuh kepada isu akidah. Kalau di Kelantan ni dulu, kalau wanita yang mengandung melenggar perut dah, Pak ni dah. Ada lagi kalau ni? Tak ada dah rasa ni. Bila kandungnya tu sudah cukup sekitar 6 bulan 7 bulan, dia pergi jumpa dengan bidan kampung. Dia akan buat amalan tradisi, orang Kelantan panggil lenggar perut. Lenggar bukan kata dia jalan. Kalau lenggar tidak, tidur berbaring, ambil wahnya, batu wahnya tu Pak Gane tak ingat ada. Dia pun tengok buahnya tu jatuh alah kanan alah kiri, nak tahu anak ni lelaki atau perempuan. Tradisi itu sebenarnya ada kaitan dengan Hindu tu. Hindu. Kemudian apa dia lagi? Ada, sebab kita di Kelantan ni kita dekat dengan Thailand, jadi sebahagian
ritual orang Melayu itu ada kaitan dengan pengaruh siam. Pengaruh siam. Apa dia lagi? Berobat dengan cara maiteri. Kalau seseorang tu sakit, maiteri, main puteri. Dia sebenarnya bukan lebih menyembuhkan, menambah sakit lagi. Sebab bila maiteri itu, syaitan iblis kau banyak lagi, jing je, semakin bertambah. Apa orang Kelantan kata dulu? Bagih ke apa? Bagih tu. Ya. Tapi kalau tanya budak sekolah tak tahu istilah tu gapo dia bagih. sebab ritual tu tak ada dah. Bagih tak di lengger perut, maiteri apa, banyak. Tapi payah nak betul tu sebab sekarang ni dah sebab hasil perkembangan ilmu dan orang dah semakin itu, jadi mereka benda tu akan pupus gitu je. Tapi mungkinlah bahagian-bahagian lain ada lagi. Itu ada kaitan dengan tradisi kita lah. Tradisi kita. Tapi kita menaruh sangka baik, mungkin orang kita dulu tak tahu. Tak tahu. Kalau sakit lah, sakit banyak sakit, bila berobat pergi bomoh tu kata, kamu sakit kena sediakan apa dia? Pulut kuning, cari sembelih seekor ayam putih. Lepas tu pergi letak sekali-sekali tempat tu. Tak belakang rumah sebab benda tu mai kat tu. Itu dah jatuh kepada syirik tu. Sebab kita nak menolak gangguan satu makhluk dengan cara tu cara yang tidak disyariatkan. Cara disyariatkan adalah berdoa, minta terus kepada Allah. Berlindung dengan Allah daripada gangguan, bisikan dan kejahatan syaitan. Sudah cukup. Itu pun sudah cukup. Bila kita buat sesuatu yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan dalam agama, maka dikhawatiri jatuh dalam kes akidah lah, jatuh kepada syirik. Banyak berlaku ni, masih ada lagi. Di pendadahan isu akidah dalam TV Al-Hijrah pun ada satu kes di Melaka. Ada satu tempat pulau apa? Pulau besar ke di Melaka tu. Tempat tu dijadikan pemujaan oleh orang yang suka beli nombor ekor, loteri. Nak dapat ke loteri tu salah dah sebab judi. Ada unsur memang judi pun. Tapi nak dapatkan nombor yang tepat, dia pergi puja tempat tu. Memang syirik lah. Tapi hak terlibat tu orang Melayu sendiri. Ada juga sesungguhnya tempat amalan bila pasangan suami isteri yang baru kahwin, pengantin ni dimandikan bersama. Ada tak? Mandi ke apa? Mandi bunga apa? Cari habis bunga. Bunga raya, bunga orkid, bunga teh air apa habis. Kita pun tak tahu atas tujuan apa tu. Tujuan perubatan ke apa kan? Wallahualam, mungkin masing-masing ada pandangan lah. Tapi takut ianya kesal daripada ritual daripada agama lain. Wallahualam, kita berhenti setakat ni lah untuk hari ni. Kita berhenti muka surat 10 tu, insya-Allah minggu depan dengan muka surat yang berikutnya. Wallahualam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.